selamat sejahtera kepada anda semua. Saya Siti Zaliha binti Muhammad sebagai moderator anda pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengupas dan membincangkan tentang tajuk yang tidak asing lagi pada masyarakat kita. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kepada anda semua panel dan tetamu penting kita pada hari ini. Panel yang pertama, panel Alia. Yang kedua, panel Ainul Atira. Yang ketiga, Nurul Batrisha, panel Nurul Batrisha. Dan yang keempat ialah panel Kuhaska. Sebelum kita mengupas tentang tajuk ini, kita akan mempertontonkan kepada anda semua video tentang isu ini. Ibu, Ya, ni kat laporan Along. kat laporan kamu. Sini Ibu tengok. Si jawab bahasa Inggeris kamu, Along. Elok, please. Keputusan adik lagi elok dari Anu. Ni matematik atas pagar. Ni nasib baik atas pagar. Kalau bawah pagar, apa nak jadi dengan kamu ni, Along? Pergi sekolah, kalau setakat nak habiskan duit ibu, tak payah pergi sekolah. Tengok adik kamu ni, mata pelajaran semua dapat A. Pandai pula tu, cantik. Kamu? Ibu semua adik. Adik. Ibu cakap untuk kebaikan kamu. Yang kamu nak melawan ibu ni kenapa? Ibu, adik nak beli kasut macam ni boleh? Tu bukan Along ke? 2-3 hari dah aku tengok dia duduk kat sini. Kenapalah duduk termenung kat situ Risau aku tengok dia. Kenapa ni? Pakcik dah tengok dia 3 hari dah Along duduk termenung kat sini. Ada masalah ke? Bukan. Along ada masalah ni. Kenapa? Dia cerita kat Pakcik. Tak apalah. Nanti Acik bincang dengan ibu, okey? Ada bertabah je lah ya. InsyaAllah masalah tu selesai juga nanti. Ni saya nak buat aduan. Saya adalah seorang jiran ni. Anak dia saya tengok dah 2-3 hari teman-teman macam ada masalah. Jadi saya tanya dia ada masalah dengan ibu dia. Saya nampak macam ibu dia tu pilih kasih antara dia dengan adik dia lah. Jadi saya nak buat aduan lah pasal benda tu. Puan rasa macam mana nak selesaikan masalah ni? Saya rasa macam ni lah. Kita selesaikan, kita pergi dulu ke rumah Puan Siti, kita tengok keadaan kat sana. Okey. Assalamualaikum, Kak Siti. Oh, Kak Siti. Waalaikumsalam, Kak Noh. Puan dah. Yuk masuk Puan, Kak Noh. Jumpalah duduk. Puan, Kak Noh. Terima kasih. Sama. Ada apa ni? Kami datang ni ada benda lah nak berbincang Kak Siti. Ya, kenapa? Kalau boleh, saya nak anak Puan ada sekali dalam perbincangan ni. Boleh sekejap ya. Along, adik, sini jap. Mana sini Along? Adik mana? Adik tak tahu dia main apa. Pandai-pandai Zano ni. Adik dekat sini. Sudah duduk. Ni ke anak sulung Puan tu? Ya, nyanyi anak sulung saya. Kenapa Puan? Sebenarnya kami datang ni nak berbincang pasal Along lah. Kenapa dengan Along? Along tak pernah beritahu apa-apa pun dekat ibu. Saya rasa baik Puan kot jelaskan hal ni. Puan macam ni lah. Saya nak beritahu yang saya rasa Puan pilih kasih dengan anak-anak. Saya nampak yang Along dengan adik ni tak dapat kasih sayang yang sama rata. Jadi nasihat saya sebagai ibu, tak perlulah untuk pilih kasih antara anak-anak. Kesian dekat anak-anak ni. Saya rasa ini pun kesilapan lah dari saya. Kadang-kadang saya sendiri pun macam tak perasan kan. Kita marah-marah dia, lebih-lebihkan adik dia macam tu lah. Jadi saya rasa ini kesilapan dari pihak saya lah sebagai seorang ibu, tak ambil perhatian macam mana perasaan anak-anak saya kan. Bila marah tu cakap je macam tu kan. Jadi saya minta maaf lah Puan. Along, ibu minta maaf lah ya. Sebab selama ni selalu banding-bandingkan kamu dengan adik kamu. Ibu tahu ni salah ibu. Minta maaf ya. Along pun minta maaf ibu. Tak apa, kesalahan kamu. Salah ibu. Saya harap Puan ambil iktibarlah daripada kejadian yang berlaku ni. Puan juga perlu berterima kasih dekat Kak Noh sebab dia cuba selesaikan masalah ni. Terima kasih Kak Noh. Sama Kak Siti. Tak tahulah macam mana Along. Along, adik pun nak minta maaf lah kalau adik ada salah.
Jadi tak ada apa lah, kami balik dulu lah. Okay, terima kasih Puan. Terima kasih Kak Nur. Salam dengan Puan dengan Makcik. Cepat ya. Terima kasih Puan. Baiklah, setelah anda menonton video yang kami pertontonkan tadi, saya rasa begitu jelaslah tentang topik ini. Namun, kita perlu mengetahui apakah pernyataan masalah tentang isu pilih kasih terhadap anak-anak, maksud saya ibu bapa pilih kasih terhadap anak-anak mereka. Jadi kita perlu tahu apakah faktor-faktor kesan kepada negara dan sebagainya. Terima kasih kepada Cik Moderator. Saya sebagai panel Guru Alia akan mengkongsikan pernyataan masalah kita pada hari ini. Pernyataan masalah kita ialah budaya pilih kasih punca emosi anak terganggu. Berdasarkan Etikat Akbar, Putusan Malaysia yang bertarikh 21 Disember 2022 yang juga bertajuk budaya pilih kasih punca anak terganggu, emosi anak terganggu. Amalan pilih kasih dalam sesebuah keluarga hingga ibu bapa akan pilih kasih buruk pada anak. Dan terbukti hampir 70% ibu bapa mengakui layanan mereka adalah pilih kasih. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada tuan-tuan. Terima kasih Zainal Alia. Pernyataan masalah yang sangat jelas. Di sini kita dapat lihat bahawa isu pilih kasih ini sangatlah kritikal. Jadi, mari kita ketahui lebih lanjut apakah faktor-faktor yang membawa kepada isu ini. Saya akan mengajukan soalan ini kepada panel Patricia. Jadi, panel Patricia, bolehkah anda menceritakan sikit apakah faktor-faktor terjadinya isu pilih kasih ini? Terima kasih kepada moderator. Okey, faktor-faktor puncanya menjadi isu pilih kasih antara ibu bapa ini ada dua sebab. Faktor yang pertama mungkin dari segi fizikal anak ni kadang-kadang mainkan peranan penting lah juga untuk lembutkan hati ibu bapa. Ada yang cantik, ada yang menawan. So untuk tu dia akan jadi sedikit perbezaan lah dari cara layanan anak-anak kepada ibu bapa ataupun ibu bapa layan anak-anak mereka tu. Dari segi yang kedua ialah intelek. Intelek ni boleh jadi dari segi pekerjaan. Ada setengah anak pekerjaan dia baik, ada setengah pekerjaan dia biasa-biasa je, macam kerja kerajaan ataupun kerja sawah, kilang atau sebagainya. Ataupun mungkin dari segi pendidikan mereka, ada yang sambung belajar ke tahap yang PhD, ada yang sambung sampai sekolah menengah saja. So ibu bapa ni akan pilih kasihlah untuk anak-anak mereka. Baiklah, sebentar tadi kita telah mendengar beberapa faktor yang diberikan oleh panel Patricia kita. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada apakah kesan-kesan terjadinya sekiranya ibu bapa masih memiliki sikap pilih kasih ini terhadap anak-anak. Soalan ini saya tujukan kepada panel kita, panel Bu Hazita. Silakan, panel Bu Hazita. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan mengulas tentang kesan permasalahan yang terdapat tentang tajuk yang telah dibincangkan oleh panel-panel di sini. Jadi pertama sekali kesan yang boleh dinampak iaitu kesihatan mental anak terganggu. Antaranya kesan yang boleh dinampak pada zaman sekarang ialah anak-anak akan mudah merasa sedih yang sangat melampau, kemudian mendapat penyakit kemurungan. Penyakit kemurungan ni pada zaman dahulu kurang, tetapi pada zaman sekarang menjadi satu tabiat yang anak-anak dapat rasai penyakit itu. Jadi penyakit ini boleh menyebabkan kemerosotan dari segi pelajaran, kehidupan harian, sehingga kan anak-anak ni nak hidup macam tiada tujuan hidup. Sebabnya bagi anak-anak ini ibu bapa ialah sokongan yang sangat kuat kepada mereka. Jadi untuk kesan yang kedua iaitu kehilangan motivasi dalam diri. Kehilangan motivasi dalam diri ni kita boleh lihat apabila anak-anak di dalam kelas anak-anak tak dapat nak bagi idea yang sangat bernas ataupun tidak fokus di dalam kelas, menyebabkan anak-anak kurang menjadi berani ketika membuat pembentangan atau untuk menjawab soalan-soalan daripada cikgu di dalam kelas. Jadi anak-anak ini akan merasa jiwanya tidak kosong, dia berani untuk mengedepankan diri mereka kerana ibu bapa mereka sendiri juga kritik mereka. Jadi apakah pandangan orang dan aku, sedangkan ibu bapa aku juga begini. Betul.
sehingga malas ke sekolah, lebih suka duduk di dalam bilik dan sebagainya. Terima kasih Bella Rosa. Jadi di sini kita dapat lihat betapa buruk dan sedikit kita kata macam memerlukan apakah penyelesaiannya untuk mengatasi masalah ini. Tapi kita perlu tahu adakah kerajaan ataupun pihak yang bertanggungjawab sudah menjalankan tanggungjawab mereka. Dan seterusnya soalan ini saya akan memberikan kepada Bella Ainur untuk menceritakan sedikit adakah inisiatif dari pihak kerajaan untuk mengatasi masalah isu pilih kasih ini. Silakan Bella Ainur. Terima kasih untuk soalan yang diajukan oleh moderator. Pendekatan kerajaan dalam menangani isu ini bila mereka mengambil inisiatif untuk mereka akta kanak-kanak pada tahun 2001. Akta ini diperkenalkan oleh Siti Zahra Saiban iaitu Menteri Kebaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat pada masa itu. Dan saya percaya kerajaan telah menggunakan undang-undang ini. Undang-undang ini juga tertakluk hukuman kepada ibu bapa yang cuai ataupun pilih kasih terhadap anak yang menyebabkan anak itu berasa tidak selamat secara fizikal ataupun mental. Dan hukuman mereka itu amat berat, iaitu mereka boleh didakwa dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda RM50,000 atau kedua-dua jika disabitkan kesalahan. Dan saya percaya kerajaan telah mengambil inisiatif dengan meminda undang-undang ini dan memberi hukuman baru pada tahun 2016 setelah menerima pindahan daripada mahkamah dan juga rang undang-undang. Dan itulah inisiatif kerajaan untuk menangani isu ini. Terima kasih Bella Ainur. Jadi kita tahu bahawa kerajaan sebenarnya juga mengambil berat dan cakna akan isu ini. Seterusnya kita akan bertanya kepada Bella Alia, apakah cadangan yang mungkin kita boleh mengusulkan kepada pihak kerajaan agar isu ini dapat dibendung dengan lebih berkesan. Silakan Bella Alia. Terima kasih kepada moderator. Sama-sama. Mula-mula saya ingin mensyukurkan untuk Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga untuk meraihkan kempen kesedaran kepada ibu bapa. Kempen kesedaran kepada ibu bapa, maksudnya bakal ibu bapa? Ya. Contohnya dengan mengadakan pamphlet atau buku untuk bakal ibu bapa agar mereka mengajar bagaimana cara mendidik anak-anak. Contohnya mereka daripada mengkritik lebih baik memuji, daripada memarahi lebih baiknya. Jadi dosa-dosa remaja ibu bapa sangat memberikan rasa semangat berkembang-kembang untuk anak-anak menjadi positif, rasa disayang. Jadi emosi anak tidak akan terganggu jika mereka disayangi dan dijaga dengan. Terima kasih Bella Alia atas cadangan yang diberikan, dan dengan itu saya berharap isu ini dapat dibendung supaya generasi kita menjadi generasi yang lebih berwibawa, lebih berani menghadapi cabaran yang akan datang. Jadi saya rasa itu sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih. Sekejap Puan, saya rasa saya macam nak tahu tentang ulasannya panel ada sebutkan tadi. Bagi saya itu salah satu inisiatif yang sangat berkesan, kerana perkahwinan bagi masa sekarang adalah anak muda yang suka membuatkan perkahwinan ini sebagai tiruan ataupun kita cakap trend. Jadi memang sangat memerlukan inisiatif ini kerana boleh sedarkan betapa pentingnya emosi anak-anak. Saya pun nak mencerah juga, dalam khusus perkahwinan, dia hanya menerangkan tentang tugas-tugas suami, tugas-tugas isteri. Mereka tidak membincangkan tentang cara nak jaga anak ni, cara nak mendidik anak-anak ni. So saya rasa bolehlah benda tu sebagai inisiatif kerajaan untuk mengajar ataupun mendidik ibu-ibu yang akan datang, ataupun Ibu-ibu muda ataupun dekat klinik kesihatan. Kita ada lagi buku pink, tambah satu lagi buku untuk pengajaran mereka lah, macam mengajar mereka cara nak